Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Yaitu saya akan menjelaskan tentang satu ialah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yaitu kalimat yang didahului oleh isim. Dan pola kalimat jumlah ismiyah ialah isim dan izim. Isim yang pertama ialah yang kita sebut dengan mubtada, dan isim yang kedua ialah yang kita sebut dengan khobar. Mubtada ialah kata atau objek yang ingin dijelaskan. Kata ini berbentuk isim. Yang kedua ialah khobar. Khobar adalah penjelasan dari objek berupa kedudukan, kondisi, atau yang lainnya. Contohnya ialah Zaidun muslimun. Zaid itu ialah objek atau isim yang ingin dijelaskan. Sedangkan muslimun itu adalah khobar. Jadi Zaid itu mubtada dan muslimun ialah khobarnya. Zaid adalah objek yang ingin diterangkan, sedangkan muslimun ialah suatu penjelasan dari objek tersebut. Contoh yang lainnya ialah haza zaitun. Haza itu ialah mubtadanya, yaitu adalah objeknya atau isimnya, dan zaitun itu ialah khobarnya. Contoh yang lainnya ialah al-muslimun hasanun. Orang muslim itu baik. Kata muslim di kalimat ini ialah mubtadanya, sedangkan hasanun ialah khobarnya, yaitu penjelasan dari si muslim itu. Muslim itu kenapa? Oh, muslim itu baik. Nah, itu khobar, contoh dari khobar. Nah, mubtada itu ialah objek yang ingin diterangkan. Misalnya muslim. Muslim itu ialah objek yang ingin diterangkan, sedangkan khobar ialah penerangan dari si objek tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ialah ada kaidah-kaidah dalam penyusunan jumlah ismiyah. Jadi kaidah dalam penyusunan jumlah ismiyah itu ada 4. Yang pertama ialah mubtada dan khobar harus dalam keadaan rofa. Yang kedua ialah mubtada harus dalam berbentuk ma'rifat. Yang ketiga ialah mubtada dan khobar harus sama jenis. Yang terakhir ialah mubtada dan khobar harus sama dalam segi bilangannya. Seperti itu. Kaidah-kaidah mubtada dan khobar harus dalam keadaan rofa. Jadi kaidah-kaidah dalam rofa ialah 1. Mufrad, 2. mutsana, 3 ialah jamak muzakkar salim. Yang keempat adalah jamak muannas salim. Yang kelima ialah jamak taksir. Yang keenam ialah isim yang 5. Jadi saya akan membahas satu persatu. Mulai dari mufrad dahulu. Untuk jumlah mufrad, keadaan ketika rofa ialah dhammah. Contohnya ialah at-thalibu muslimun. Untuk mutsana, keadaan ketika rofa ialah alif. Contohnya ialah at-talibani muslimani. Untuk jumlah jamak muzakkar salim dalam keadaan rofa ialah waw. Contohnya ialah at-talibuna muslimuna. Untuk jumlah jamak muannas salim keadaan ketika rofa ialah dhammah. Contohnya ialah at-talibatu muslimatun. Untuk jumlah jamak taksir sama halnya ketika keadaan rofa'nya jamak muannas salim, yaitu dhammah. Contohnya ialah at-tullabu muslimuna. Untuk jumlah isim yang 5
keadaan ketika rofa ialah waw. Contohnya ialah abuka muslimun. Yang kedua ialah mubtada harus berbentuk ma'rifat atau kata khusus. Jadi ada beberapa kaidah yang harus diperlihatkan, yaitu domir, isim alam, isim isyarah, isim yang diawali al, isim mausul, dan terakhir isim idofah. Lalu khobar, hukum asalnya ialah nakiroh atau kata umum. Contoh jumlah ismiyah yang benar ialah hadza kitabun. Kata mubtadanya ialah hadza. Hadza itu ialah isim isyarah. Lalu isim isyarah merupakan ma'rifat. Lalu kata kitabun ialah khobarnya, dan ia ialah nakhiroh karena tidak diawali dengan alif lam, sehingga memenuhi dari kriteria jumlah ismiyah. Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah. Sebelum kita membahas tentang jumlah fi'liyah, kita harus tahu dulu apa itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang diawali oleh fi'il di awalnya. Lalu fi'il dibagi menjadi dua, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Untuk pola kalimat fi'il lazim ada dua, yaitu fi'il dan diikuti oleh fa'il. Yang kedua ialah jumlah pola kalimat fi'il muta'addi. Fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, di mana fi'il itu sebagai predikat, fa'il itu sebagai subjek, dan maf'ul bih itu sebagai objeknya. Contoh dari kalimat fi'il lazim ialah jalasa zaitun. Zaid telah duduk. Di mana kata jalasanya itu ialah fi'ilnya dan zaitun itu adalah fa'ilnya atau subjeknya. Jadi jalasanya itu ibarat kata predikat, lalu zaitun ialah subjeknya. Contoh pada kalimat fi'il muta'addi yaitu yaqra'u zaidun al-Qur'ana, atau yang berarti Zaid sedang membaca Al-Qur'an. Di mana yaqra'u sebagai predikat atau fi'il, Zaidun sebagai fa'il atau subjek, dan Al-Qur'anu sebagai objek atau maf'ul bih. Fi'il lazim ialah fi'il yang tidak menggunakan maf'ul bih atau tidak memerlukan maf'ul bih. Oleh karena itu, dalam menyusun kalimat itu di dalam fi'il lazim tidak ada yang namanya maf'ul bih, atau susunannya ialah fi'il dan fa'il saja, tidak ada maf'ul bih atau si objeknya tersebut. Contohnya ialah qoma zaitun, Zaid telah berdiri. Yakumu zaitun, Zaid sedang berdiri. Kaidah pertama dalam penyusunan jumlah fi'liyah dalam fi'il lazim ialah fi'il harus sama kalimatnya dengan fa'il. Fi'il harus sama jenisnya dengan fa'il. Jika fi'ilnya muzakkar, maka fa'ilnya wajib muzakkar. Seperti itu. Contohnya ialah zahaba zaitun. Nah, di zaidnya itu kan muzakkar ya. Jadi fi'il harus juga muzakkar. Jika subjeknya muannas Zainab, maka kalimatnya ialah zahabat Zainabu, karena fa'ilnya ialah muannas. Kemudian fi'il harus berbentuk mufrad.
Zahabat tolibu, zahabat tolibani. Lihat kedua kata tersebut. Sekalipun fa'ilnya berbentuk mufrad, ada yang mutsanna juga, tetapi fi'ilnya sama. Yang selanjutnya ialah fi'il harus berbentuk rofa. Setelah kita membahas tentang rofa di jumlah ismiyah, pasti kalian sudah tahu kan apa itu rofa atau marfu. Berikut ini adalah penjelasan kaidah-kaidah rofa. Untuk jenis kata mufrad, keadaan ketika rofa ialah domah. Contohnya ialah zahabat tolibu. Mengapa demikian? Karena ketika rofa keadaannya ialah domah, bukan kasroh ataupun fathah. Yang kedua, untuk kata jenis mutsanna, keadaan ketika rofa ialah alif. Contohnya pada kalimat zahabat tolibani. Untuk jenis kata yang termasuk jenis jamak muzakkar salim, keadaan ketika rofa ialah waw. Contohnya pada kalimat zahabat tolibuna. Kemudian untuk kata yang jenisnya jamak muannas salim, keadaan ketika rofa ialah domah. Contohnya pada kalimat zahabatit tolibatu. Kemudian untuk kata yang jenisnya jamak taksir, keadaan ketika rofa dibaca ialah keadaannya ketika rofa itu sama dengan jamak muannas salim, yaitu domah. Contoh kalimatnya ialah zahabat tullabu. Selanjutnya untuk jenis kata yang termasuk isim yang 5, keadaan ketika rofa ialah waw. Contohnya pada kalimat zahabat abuka. Untuk memudahkan 3 kaidah fi'liyah, ada rumus yang gampang diingat dan gampang dihafal, yaitu fira dan fara itu manis. Fira fi'ilnya harus mufrad. Fara fa'ilnya harus rofa. Manis fi'il dan fa'il harus sama jenis. Oke, jadi selanjutnya ialah penjelasan dari adawatul istifham. Nah, yang jadi pertanyaan ialah bolehkah kata kitabun muncul dalam keadaan ma'rifah? Contohnya ialah haza al-kitabu. Jawabannya ialah tidak boleh. Karena jika kata buku datang dalam keadaan ma'rifah, maka makna kalimatnya bukanlah ini adalah buku, tetapi kalimatnya ialah buku ini, bukan ini adalah buku. Jadi berbeda ya. Nah, kalimat buku ini bukanlah kalimat yang sempurna dikarenakan adanya penjelasan lebih lanjut dari kalimat tersebut. Misalnya ialah hadza al-kitabun jadidun. Buku ini ialah baru. Baru kalimat itu ialah menjadi kalimat yang sempurna karena ada penjelasan di akhir kalimat. Seperti itu. Oke, segitu saja penjelasan saya tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan dzaruf makan, dzaruf zaman. Mohon maaf sekali jika banyak kekurangan karena saya baru pertama kali membuat video tentang penjelasan bahasa Arab dan saya sendiri tidak begitu terlalu mengerti dan kita sama-sama belajar di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.